Okey, sekarang kita tengok penyelesaian untuk exercise 3.4. Plot the following point in a polar coordinate. So, untuk soalan yang pertama, dia suruh plot 2, 0. Okey, from the video, kita tahu yang 2 ni adalah R dan 0 adalah theta. Jadi, kita akan dapat, okey, R kita adalah 2 dan kosong, iaitu kita tak ada sudut kan, sudutnya adalah 0. Okey, good. Pelajar yang pertama pun okey sama. So for here biasanya akan dapat satu markah sajalah, J1. Okey, dan untuk soalan yang kedua, dia suruh plot 3 pi over 2 and negative 3 pi over 2. Jadi sekarang okey, pi over 2 adalah dia punya degree. Okey, tapi bila 3 kita tahu this is the radius, so kita akan dapat this point. Okey, so this point is 3 pi over 2 and this point okey, kat sini adalah pi over 2. Di sini juga adalah pi over 2. So kita akan dapat 2 point macam ni lah. Sama juga, okey, the student dia tunjuk pi over 2 is this point and then the radius is 3. Okay, so pi over 2, this one, but the radius is negative 3. So get this point, so J1 juga. Dan untuk soalan yang terakhir, okay, 2 and pi. So our degree adalah pi dan juga 2. So kita akan dapat 2 adalah jejari dia. Dan pi, bila pi adalah 90. Okay, so kita akan dapat this point. Sama juga J1. Okay, saya tengok ramai yang share jawapan dalam Padlet. Okay, tahniah, kebanyakan pelajar berjaya plot the point dengan betul. Okay, kemudian next, kalau dalam nota, okay, selepas awak tahu apa itu polar coordinate, so next you must know how to convert the polar coordinate to rectangular coordinate, dan juga daripada rectangular coordinate macam mana nak convert balik kepada polar coordinate. Okay, yang ni pun saya suruh awak tengok video sebab saya tengok the way presenter explain is very good, so awak akan lagi faham lah. Okay, dan saya nak awak beri fokus kepada yang ni. So from here, saya suruh awak selesaikan exercise 3.5 dan saya masih menunggu you submit your assignment to the Google Classroom. Okay, next, selepas awak tahu macam mana nak tukar Cartesian coordinate to polar, yang ni is one of the important topic, which is how to sketch the polar curve. Okay, so awak dah tahu apa tu polar coordinate. Sekarang bila diberi parametric equation, okay, macam mana pula untuk kita lakarkan polar curve. Okay, jadi for this case, kalau awak tengok, okay, in this section we learn about how to sketch the polar curve. Some examples of polar curve are circle, cardioid and roses. Okay, so pertama sekali kita tengok circle. Untuk circle biasanya kita ada R equal to A. Oh, pernah jumpa tak this equation? Okay, dan apabila R equal to A, okay, R equal to A, this is saying that no matter what angle we have, the distance from the origin must be A. Jadi dia kata apa ni? A tu apa dia? A tu sebarang nombor lah kan? Iaitu ia not that A can be positive or negative. Okay, yang tu first case. Second case adalah bila R equal to A cos theta. Yang ni saya nak awak betulkan sikit. This is a circle passing through the origin. Origin is 0, 0. Center at A over 2. Yang ni center dia. Dan juga pada kosong. With radius A over
2. So, awak betulkan juga because this is the radiusnya. Okay. Dan this is the center for the circle. Okay, sekiranya A lebih besar daripada kosong. If the A is greater than 0, awak akan dapat bulatan yang berada di sebelah kanan. Tetapi sekiranya A lebih kecil daripada kosong, awak akan dapat bulatan yang berada di sebelah kiri, iaitu sukuan ketiga, kedua dan juga ketiga. Dan sekiranya R equal to A sin theta, this is a circle passing through the origin. Okay, circle yang melalui origin juga. Ni kan, this circle center at, betulkan juga 0 and A over 2. This is the center of the circle with the same radius A over 2. So A ni sebenarnya adalah the diameter of this circle, not radius. The radius is A over 2. Note that this function reflect on y-axis. Okay, so what is the difference between A cos theta and R sin theta? Okay, perhatikan untuk yang ni. Perhatikan origin dia kan. Sekiranya cos, bulatan berada pada, originnya berada pada paksi X. Tetapi sekiranya sin, okay, center of the circle, okay, berada pada paksi Y. Okay, untuk case A greater than 0, circle berada di atas, iaitu paksi Y yang positif. Tetapi sekiranya A lebih kecil daripada kosong, ia berada di bawah, iaitu pada Y yang bernilai negatif. Okay. Kemudian awak juga kena tahu macam mana nak lakarkan 5 cos N-cardioids. Okay. Kita ada dua case di mana sekiranya R, okay, pertama sekali kita tengok dengan untuk cos. Cos sekiranya A plus B. For A plus B, the graph berada pada axis positif. Kat sini kalau awak perhatikan, sekiranya A tambah B. Okey, sekiranya nilai A sama dengan nilai B, okey, awak akan dapat bentuk macam ni. Sekiranya A lebih kecil daripada B, okey, awak akan dapat this shape. And then if A less than B, awak akan dapat this shape. Dan apabila A tolakkan dengan B, okey, the graph berada pada paksi yang negatif. Okey, bila A sama dengan kosong, awak akan dapat bentuk yang macam ni. Kalau A lebih besar daripada kosong, perhatikan, kalau sama dia this shape. Tapi kalau A lebih besar, dia macam nak jadi bulatan kan. Tetapi sekiranya A lebih kecil daripada B, dia akan ada satu gelung kat dalam ni. Okey, nanti kita akan tengok macam mana nak hasilkan this gelung. Kemudian untuk case apabila R equal to A plus sin. Untuk case sin, okey, perhatikan, sekiranya cos sama juga dengan bulatan tadi kan, ia berada pada paksi X. Okey, semua pada paksi X kalau cos. Okey, dan kalau sin, okey, ia berada pada paksi Y. The graph lies on positive axis if A plus B. Dan sekiranya A sama dengan B, awak akan dapat shape yang macam ni. Sekiranya A lebih besar dengan B, bentuk dia lebih kurang je kan. Dan kalau A lebih kecil, dia akan ada satu lubang kat tengah macam ni. Okey. Sekiranya A plus B, ia berada pada positive axis. But kalau A minus B, dia akan berada on negative axis. Manakala untuk roses, jenis yang ketiga adalah roses. Okey, cantik kan? This is the beautiful of mathematics. Daripada cos, awak boleh generate bunga. Yang ni bila you ada MATLAB software, jadi you can try this
plot this curve dan awak akan dapat bentuk bunga yang cantik. Di mana sekiranya R equal to A cos n theta. Okay, so bila cos n theta, sekiranya n is ganjil, the number of petals equal to n. Contohnya kalau n sama dengan 3. Okay, so dia sama je lah. N equal to 3, then the petals also 3. But if n is even, sekiranya n genap, bilangan number equal to 2 multiply with n, 2n. That's why bila n 2, awak akan dapat 4 kelopak bunga. Okay, kalau n 4, ada 8 kelopak bunga. So can you tetapi kalau n 5, awak akan dapat berapa? Kita akan dapat 5 kelopak bunga. Okay, untuk cos, perhatikan dia macam ni kan. Dan kalau untuk sin, okay, the orientation is different from the cosine function. Nampak tak apa beza? Dia macam twist sikit je ke atas. Dia berada kat sini petal dia. Sekiranya sin. Okay, jadi nanti untuk seterusnya saya akan berikan video daripada YouTube. Okay, macam mana cara untuk awak lakarkan parametric equation yang ada. Okay, dan cuba selesaikan soalan exercise 3.6. Okay, thank you.